Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini setelah sebelum ni mungkin hampir setahun kita tidak bertemu. Kalau sebelum ni kita bertemu mungkin pada kelas-kelas yang mana mungkin kelas rasmi tapi kali ini kita akan bahaskan beberapa perkara lah pada kelas ini yang mana lebih setahun yang mana kita tidak bersua. Sebelum tu saya nak minta maaf mungkin ada yang mana visual yang mana tak elok sangat. Contohnya kalau ada sekat-sekat ya, insya-Allah saya minta maaf lah sebab mungkin masalah lain dan sebagainya. Hari ini kita akan membahaskan beberapa perkara seperti mana yang ada pada poster ataupun tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini. Iaitu kita akan berbicara berkaitan sutrah. Sutrah merupakan salah satu perkara yang mana penting di dalam solat. Jadi sebab itu kita akan berbicara berkaitan fiqh ataupun hukum hakam berkaitan hal ini. Contohnya sutrah bagaimana yang mana kita nak gunakan ataupun berapa kadar jarak antara kita dengan sutrah. Contohnya antara musalli dengan sutrah. Musalli orang yang solat. Contoh antara kita dengan sutrah. Maksudnya sutrah satu perkara yang mana yang diletakkan di depan itu. Berapa jarak dia. Dan juga berapa kadar tinggi dia. Itu antara perkara yang kita akan bahaskan. Selain itu, kita juga akan berbicara berkaitan bagaimana pula kalau orang lalu di depan kita ketika solat. Adakah wajib untuk kita tahan? Ataupun tidak wajib? Dan sekiranya orang yang mana lalu di hadapan kita, adakah perbuatan itu berdosa ataupun sebaliknya. Jadi ini antara perkara yang mana kita akan bahaskan berkaitan hukum hakam yang mana pada hari ini, pada pagi ini kita akan bahaskan. Sebelum itu, apa itu sutrah? Sutrah itu adalah perkara yang mana yang yunsabu, yang mana diletakkan, yang di amamal musalli, di depan orang yang solat. Itu sutrah. Maksudnya sutrah perkara yang mana dipacakkan ataupun diletakkan amamal musalli, di depan orang yang mana bersolat. Jadi sebab itu kita katakan, apa tujuan sutrah ini diletakkan dan apa hukum dia? Jika kita lihat, Al-Imam Ibn Qudamah menyebutkan, la khilaf ataupun la na'lam. Kami tidak mengetahui tentang perkara ini, khilaf yang mengatakan selain yang mengatakan mustahab. Maksudnya majority ataupun hampir kepada ittifaq, hampir kepada kesepakatan ulama yang mana mengatakan hukumnya adalah mustahab, iaitu dianjurkan. Ia adalah perkara yang digalakkan, disukai. Sunnah Nabi SAW meletakkan sutrah. Dan tidak dinafikan ada sebahagian kecil para ulama mengatakan ia adalah wajib. Dan hal ini ada dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi kalau kita tengok jumhur ataupun jamahir fuqaha, seperti disebutkan oleh para fuqaha mengatakan ia adalah sunnah, iaitu mustahab. Jadi majoriti ulama mengatakan sutrah adalah sunnah Nabi SAW. Manakala pandangan yang kedua, ada sebilangan kecil para fuqaha mengatakan ia adalah wajib. Jadi pada perbezaan antara fuqaha dalam memahami masalah ni. Tetapi bila mana mereka membincangkan antara wajib ataupun sunnah, kita perlu lakukanlah sunnah, iaitu perkara yang mana dituntut walaupun tidak sampai pada wajib. Apabila kita telah mengetahui hukum berkaitan sutrah ini sunnah ataupun wajib, kemudian bagaimana kita nak meletakkan sutrah itu ataupun berapa jarak dia antara kita dengan sutrah, berapa tinggi sutrah itu dan apa perkara yang mana boleh dijadikan sutrah. Itu pula yang mana kita akan berbicara berkaitan hal ini. Bila mana kita sebutkan pandangan yang mengatakan sutrah itu wajib, apa dalil mereka? Jika pandangan mengatakan sutrah itu sunnah, apa dalilnya? Kita lihat dalil yang mana para fuqaha yang menggunakan dalil mengatakan kenapa atas dasar apa sutrah ini dikatakan wajib. Pandangan pertama adalah la tusalli illa ila sutratin. Iaitu Nabi SAW menyebutkan janganlah seseorang itu solat illa ila sutratin, melainkan dengan menghadap kepada sutrah. Okey, ini dalil para fuqaha yang mana mengatakan wajib untuk solat menghadap kepada sutrah. Tetapi ini bukan pandangan majoriti. Kerana majoriti mengatakan sunnah mustahab. Jadi, pandangan yang mengatakan sutrah ini wajib, mereka berdalilkan dengan dalil yang kita sebutkan tadi.
iaitu janganlah seseorang kamu solat illa ila sutratin, melainkan dalam keadaan menghadap kepada sutrah. Jadi ketika solat perlu menghadap kepada sutrah. Ini pandangan yang mengatakan wajib. Tetapi ulama yang mana berpandangan kepada sutrah ini ia adalah sunnah dan tidak wajib, mereka juga berdalilkan dengan dalil-dalil yang lain. Maksudnya kedua-duanya ada dalil tertentu lah. Kita akan bahaskan apa dalil yang digunakan oleh majoriti ulama yang mana mengatakan tidak wajib tetapi ia sunnah Nabi SAW. Bila mana kita kata sunnah ataupun wajib, kenapa para fuqaha bahaskan perkara ini? Hal ini kerana jika sesuatu perkara itu wajib, jika ditinggalkan itu ada ancaman bagi orang yang mana meninggalkan dia, iaitu ada ismun, ada dosa. Tetapi jika sunnah, seseorang yang mana meninggalkan itu ia tidak berdosa tapi ia rugilah kerana tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Bila berbicara hal sutrah ini juga, mereka membezakan di antara orang yang mana solat dalam keadaan berjemaah dan juga munfarid, bersendirian. Kerana hukum bagi orang yang mana solat bersendirian dan solat berjemaah, sutrahnya berbeza. Okey, ketika kita solat berjemaah, pernah tak kita tengok orang makmum letak satu-satu sutrah kat depan? Kita tak pernah tengok orang buat macam tu. Iaitu letak sutrah yang tinggi-tinggi, 3 zirak dan lain-lain di depan. Kita tak pernah tengok orang buat macam tu. Dalam solat berjemaah, sutrah bagi makmum, di mana sutrah bagi makmum dalam solat berjemaah? Itu kita akan bahaskan sebentar lagi. Sebab itu ada dibahaskan oleh para fuqaha kerana mereka membezakan antara kedua-dua ini. Sutrah ketika mana menjadi makmum dan sutrah ketika mana menjadi imam. Sebab itulah kita bezakan antara dua. Sebelum kita bahaskan tentang solat berjemaah, kita bahaskan solat munfarid. Sebab ia merupakan dua perkara berbeza. Sama juga dengan hukum berkaitan kita menahan orang daripada jalan depan kita. Bila kita dah ada sutrah, kalau orang lalu depan kita, kita kena tahan dia daripada kita melintasi kita. Di sini para fuqaha membezakan antara solat berjemaah dan solat munfarid. Solat berjemaah kita tak tepi dulu. Sekarang kita bicarakan berkaitan solat yang mana munfarid, bersendirian dahulu. Selalunya solat bersendirian ini mungkin solat-solat sunnah yang mana kita lakukan. Itu berkaitan solat-solat sunnah yang kita lakukan, itu yang dibicarakan. Ataupun solat yang mana mungkin bagi wanita yang mana menunaikan solat di rumah. Maka mereka mensolat dalam keadaan berseorangan diri. Jadi di mana sutrah mereka? Contohnya jika uh, ada kanak-kanak kan lalu, anak-anak dan lain-lain. Jadi di mana sutrah mereka? Bagaimana? Selain itu kita juga akan membicarakan contoh kalau kita dah letak sutrah di depan kita, kemudian sutrah tu orang bawa lari. Macam mana kita nak buat? Contohnya kita tengah solat, ada sutrah, kita tak sutrah. Kemudian mungkinlah ada anak ke, ada anak saudara ke, dia pergi ambil sutrah kita letak dekat depan sikit, dia main ke, macam mana? Sudah tak ada sutrah, apa kita lakukan? Itu antara perkara kita akan bicarakan pada hari ini. Okey. Tadi kita telah bacakan pandangan ulama iaitu pandangan Ibnu Qudamah wala na'lamu fi istihbabi zalika khilafan. Iaitu wala na'lam, kami tidak mengetahui berkaitan khilaf, berkaitan istihbab, tentang istihbab iaitu anjuran meletakkan sutrah ni. Maksudnya pandangan ini adalah pandangan yang kuatlah berkaitan hukumnya adalah sutrah ini adalah mustahab. Iaitu pandangan yang kuat. Walaupun kita telah sebutkan ada sebilangan kecil para ulama yang mana mengatakan ia adalah perkara yang wajib, sebahagian kecil. Bila mana Ibnu Qudamah kata la na'lam, kami tidak mengetahui, ini bukan bermaksud dia tidak tahu ada pandangan kata wajib, tidak. Tetapi pandangan yang mengatakan sunnah itu terlalu banyak dan terlalu ramai. Itu yang mana kenapa dia kata la na'lamu fi istihbabi zalika khilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum mustahab menggunakan sutrah dalam solat ni. Itu kata Ibnu Qudamah dalam Al-Muqni. Bagaimana pula kalau sejadah? Sejadah lah untuk menggunakan sejadah sebagai sutrah ataupun garisan-garisan itu mana kita akan bicarakan juga. Sekarang kita akan lihat di dalam Sahih Bukhari. Kita akan lihat di dalam Sahih Bukhari bagaimana sutrah apa yang boleh kita gunakan ataupun apa kriteria sutrah. Sekarang kita tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita kena ketahui Imam Bukhari ada meletakkan bab di dalam Sahih Bukhari abwabu sutratil musalli. Iaitu abwab adalah jamak daripada perkataan bab. Bab adalah bab. Kalau abwab dia jamak, plural. Iaitu Imam Bukhari meletakkan dalam Sahih Bukhari abwabu sutratil musalli. Bab-bab yang mana berbahaskan berkaitan sutrah musalli, orang yang menunaikan solat. Kalau musalli isim fa'il, kalau musalla dia
maksud yang lain pula, dia berkaitan tempat orang menunaikan solat. Merupakan dua perkara berbezalah. Kemudian Imam Bukhari meletakkan satu bab. Bab chapter yang pertama dalam Abwabu Sutratil Musalli adalah diletakkan bab berkaitan sutratul imami, sutratu man khalfahu. Ini. Iaitu sutrah bagi imam adalah sutrah man khalfahu, orang yang mana berada di belakang dia. Sekarang kita bicarakan solat berjemaah dulu. Okey, kenapa saya bicarakan bab ini yang first? Sebab apa? Dia ada kaitan. Sebab hadis-hadis berkaitan bab ini penting dalam masalah sutrah. Kita tengok dulu apa maksud bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Sutratul imami, sutratu man khalfahu. Sutrah bagi imam, sutrah orang yang mana berada di belakang dia. Maksudnya apa? Contoh, kalau solat berjemaah, hari ni hari Jumaat kan. Solat Jumaat lagi, kita tengok imam dia solat. Bila imam solat, depan dia ada sutrah. Sutrah tu apa-apa diletakkanlah. Kita akan bicarakan kriteria dia sebentar lagi. Contoh, ada letak kerusi ke, ataupun zaman sekarang ni, kalau kita tengok konteks pada zaman sekarang, imam solat di mihrab. Di mihrab, dinding depan tu adalah sutrah dia. Sebab jidar adalah dinding. Dinding boleh jadi sutrah, tak ada masalah. Imam bila solat di mihrab ataupun ada jidar di depan itu sutrah imam. Demikian juga itu sutrah bagi makmum. Berdasarkan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari, sutratul imami, sutratu man khalfahu. Sutrah bagi imam, sutrah orang yang mana berada di belakang dia. Jadi sebab itulah bagi makmum, dia tidak perlu pun untuk memacakkan setiap pada dia solat berjemaah, tak perlu pun dia pacakkan letak kerusi ke di depan dia. Tidak. Sebab sutrah kita adalah sutrah bagi imam. Itu pandangan yang kita sebutkan berdasarkan turjamatul bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Tetapi kalau kita tengok dalam kalangan Malikiyah pula, mereka memandang dari sudut yang berbeza. Iaitu dari sudut Malikiyah, ada banyak pandangan dalam mazhab mereka. Tetapi disebutkan di sana, mereka berpandangan agak unik. Iaitu sutrah bagi makmum, imam tu merupakan sutrah. Maksudnya, imam diri dia solat, imam tu sutrah bagi makmum. Nampak tak beza dia kat mana? Okey, yang pertama. Yang pertama, bila mana kita sebut tadi, pandangan kalau kita tengok yang diletakkan oleh Imam Bukhari, sutratul imami, sutratu man khalfahu. Sutrah bagi imam, sutrah bagi makmum juga. Contoh imam solat, dia ada sutrah di depan. Contoh saya jadi imam kat sini, ada sutrah kat depan saya, kerusi. Jadi, sutrah dia maksudnya orang tidak boleh melintasi tempat antara sutrah dan saya. Sebab saya imam. Contoh saya imam sekarang, bayangkan saya imam. Depan saya ni sutrah. Laptop saya ni lah kita anggapkan sutrah. Kamera ada depan ni. Antara saya dengan kamera ini, maksudnya orang tak boleh lalu kat depan ni. Kalau orang lalu, saya kena tahan. Saya kena tahan dia daripada lalu. Itu pandangan pertama. Manakala yang kedua, kalau kita tengok pandangan beberapa ulama Malikiyah, mereka mengatakan sutrah bagi makmum itu adalah imam tu sendiri. Imam tu jadi sutrah. Dia berbeza. Kalau tadi kita katakan sutrah bagi makmum adalah sutrah bagi imam. Itu pandangan pertama kita sebut tadi yang Imam Bukhari letakkan adalah contoh sutrah saya imam sekarang. Sutrah saya laptop depan ni. Kita anggapkan laptop ni lah. Ada laptop depan ni, itu sutrah saya. Demikian juga laptop ni sutrah bagi makmum. Berdasarkan bab Imam Bukhari tadi, sutratul imami, sutratul man khalfahu. Manakala pandangan kedua, beberapa ulama Malikiyah, mereka mengatakan sutrah bagi makmum tu imam tu sendiri. Imam tu adalah sutrah bagi makmum. Jadi dapat bezakan antara dua ini lah. Ada dua pandangan ini. Di mana beza antara kedua itu? Kalau kita tengok pandangan kedua mengatakan imam itu merupakan sutrah bagi makmum, maka antara imam dan makmum itu tak boleh ada orang lalu lah. Jika kita mengambil pandangan imam itu sebagai sutrah, imam dia sendiri, diri imam tu sutrah. Jadi maksudnya antara imam dengan makmum tak boleh ada orang lalu. Tetapi kalau kita katakan sutratul imam, sutratul man khalfahu, sutrah bagi imam adalah sutrah orang di belakang dia juga. Contoh macam saya cakap tadi, pandangan pertama, saya imam, depan saya laptop adalah sutrah. Maka sutrah makmum saya adalah sutrah saya juga, iaitu benda yang mana berada di depan saya. Okey, mungkin tak nampak sangat. Tak apa, kita tengok hadis yang pertama diletakkan oleh Imam Bukhari dalam masalah ni. Kalau siapa yang masuk dalam stream ni mungkin boleh tanya soalan, boleh tulis sini. Kalau tak faham, tak apa, saya nampak. Yang seterusnya, hadis yang pertama kita akan tengok. Berdasarkan hadis ini, iaitu hadis berkaitan Abdullah bin Abbas. Iaitu hadis ini berkaitan Abdullah bin Abbas, dia masuk ke dalam saf.
Kemudian beliau meriwayatkan Nabi SAW solat di Minan. Rasulullah solat di Mina ila ghairi jidarin, dalam keadaan tidak menghadap kepada dinding. Apa maksud hadis ni? Hadis ni polemik yang panjang. Abdullah bin Abbas dalam riwayat ni menunjukkan dia naik keldai. Dia naik keldai betina. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan ni yusalli bin nasi biminan. Nabi SAW solat mengimamkan manusia, mengimamkan para sahabat di Mina. Kemudian Rasulullah solat dalam keadaan ila ghairi jidar, dalam keadaan tidak menghadap kepada dinding. Apa maksud hadis ni? Maksudnya Rasulullah tengah solat, jadi imam kepada para sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas dia datang naik dengan dia punya uh, binatang kenderaan dia. Dia datang. Abdullah bin Abbas pun lalu pada di depan saf yang pertama. Dalam riwayat lain menafsirkan dengan lebih tafsil, Abdullah bin Abbas datang dia lalu di depan saf yang pertama. Jadi kita tengok Ibnu Abbas dia lalu di depan saf. Dalam riwayat ada riwayat lain yang lebih tafsil yang mana menafsirkan riwayat inilah. Okey. Riwayat ni menunjukkan Rasulullah solat dalam keadaan ila ghairi jidarin, dalam keadaan tidak menghadap kepada dinding. Persoalannya, adakah Rasulullah solat tanpa sutrah? Ini yang mana menjadi polemik dalam kalangan fuqaha. Adakah Rasulullah tak menghadap sutrah di sini? Pandangan pertama, pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan Imam Baihaqi dan beberapa ulama yang lain, mereka mengambil zahir hadis ini, ya, berdasarkan hadis ni ila ghairi jidar, Rasulullah tidak menghadap dinding, maksudnya Rasulullah tidak menghadap kepada sutrah. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama, mereka mengatakan memang Nabi SAW tidak menghadap kepada apa-apa sutrah di sini. Ini pandangan yang pertama lah. Dan ada juga hujah-hujah yang mana yang kemas dalam dari sudut penghujahan ini. Kerana kita tengok ia merupakan nafi tuntas dalam bahasa Arab lah, nafi tuntas. Maksudnya menafikan apa-apa berada di depannya, ila ghairi jidarin. Maksudnya bukan saja Rasulullah tidak menghadap kepada dinding dalam masalah ni, tapi tak menghadap kepada apa-apa pun. Maksudnya tak ada sutra. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan sebaliknya. Pandangan kedua berbeza dengan pandangan pertama. Kenapa berlaku perbezaan ini? Kita lihat, Imam Bukhari letak bab apa? Imam Bukhari letak bab sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Maksudnya contoh, kalau macam kita sebutkan tadi, saya ulang sekali, saya imam, saya ada sutrah. Sutrah saya ini adalah sutrah bagi makmum juga. Okey, itu bab Imam Bukhari, sutratul imam, sutratu man khalfahu. Faham? Sutrah bagi imam, sutrah orang kat belakang juga kat makmum. Maka sutrah bagi imam tu mewakili sutrah di belakang. Kemudian hadis pertama yang Imam Bukhari letak dalam bab ni, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar. Rasulullah solat di Mina mengimamkan manusia ila ghairi jidar, dalam keadaan tak menghadap kepada dinding. Ini bukan pelik ke? Bukankah satu yang pelik? Sebab bab Imam Bukhari letak sutrah imam, sutrah makmum. Tapi hadis pertama diletakkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah solat dalam keadaan ila ghairi jidar. Bukankah nampak macam tak sama dengan tajuk? Itu kalau kita tengok dari satu sudut. Tetapi kalau dari sudut yang lain, Alamah Aini adalah salah seorang pensyarah kepada Sahih Bukhari juga. Kita selalu dengar Ibnu Hajar Asqalani, iaitu dalam Fathul Bari. Tetapi ada juga ulama lain yang mana mensyarahkan Sahih Bukhari, iaitu nama dia Alamah Aini, daripada mazhab Hanafi. Sebab itu kita tengok Sahih Bukhari ni kitab yang mana yang penting. Sehingga kan ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari ni daripada pelbagai mazhab. Kalau dalam ulama Syafi'iyah yang membahaskan Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ulama Malikiyah, Ibnu Battal. Jika ulama mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali. Jika ulama mazhab Hanafi yang membahaskan Sahih Bukhari, Alamah Aini, iaitu Umdatul Qari. Jadi Sahih Bukhari ni kitab yang ajaib, kitab yang mana semua umat Islam mengambil manfaat daripada dia. Sebab tu semua mazhab mengambil ataupun mensyarahkan Sahih Bukhari. Salah satu syarah kepada Sahih Bukhari adalah yang mana dikarang oleh Alamah Aini, iaitu yang bernama Umdatul Qari. Umdatul Qari, betul. Saya selalu keliru antara Umdatul Qari dengan Umdatul Ahkam. Hakikatnya dia kitab yang berbeza, Umdatul Qari oleh Alamah Aini. Di dalam Umdatul Qari, Alamah Aini beliau lebih cenderung kepada pandangan Rasulullah solat di Mina ini
bukan tidak menghadap kepada sutrah. Bukan itu maksudnya. Walaupun hadis sebut ila ghairi jidar, Rasulullah tidak menghadap kepada dinding, tetapi ada takdir, iaitu ada perkara yang mana dihazafkan di sini. Maksudnya adalah Rasulullah menghadap ila syai'in ghairi jidarin. Maksudnya Rasulullah menghadap kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan dinding. Faham tak? Teks asal hadis sebut Rasulullah solat di Mina ini ila ghairi jidar, dalam keadaan tidak menghadap pada dinding. Okey, itu teks asal. Rasulullah solat dalam keadaan tidak menghadap kepada dinding. Pandangan kedua yang mana dipelopori oleh Alamah Aini dan beberapa ulama lain, mereka memahami hadis ini menunjukkan bukan Rasulullah tak menghadap sutrah. Rasulullah cuma tak menghadap kepada dinding, tetapi menghadap kepada sutrah yang lain. Dia ada takdir dia ila syai'in ghairi jidar, iaitu Rasulullah menghadap kepada sesuatu itu bukan dinding. Maksudnya ada sutrah tak? Yes, ada sutrah, tapi sutrah itu bukan dinding. Ini yang difahami oleh ulama kedua. Sebab tu kita tengok bila mana para fuqaha membahaskan hadis ini, membahaskan sesuatu hadis, bila mana mereka berbeza pandangan, bukan mereka menolak dalil, tetapi perbezaan dalam memahami dalil. Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi memahami dengan mengatakan ini adalah nafi tuntas. Iaitu maksudnya bila sebut ila ghairi jidar, Rasulullah solat dalam keadaan tidak menghadap dinding, maksudnya Rasulullah dalam keadaan ini solat dalam keadaan tidak menghadap sutrah. Jadi sebab itulah para fuqaha mengatakan menghadap kepada sutrah bukan wajib, ia sunnah, sebab ada ketika Rasulullah tidak menghadap kepada sutrah. Dalil dia apa? Salah satunya riwayat ini, iaitu ila ghairi jidar. Pandangan kedua yang kita sebut dah tadi, Alamah ini berpahaman seperti yang lain pula, pemahaman mereka, iaitu bukan Rasulullah tak menghadap sutrah langsung. Rasulullah cuma tidak menghadap dinding, tapi menghadap sutrah yang lain, iaitu ila syai'in ghairi jidar. Ada perkataan syai'in, iaitu dia ada benda yang mana dia mahzuf, dihazafkan. Itu biasalah dalam bahasa Arab. Ila syai'in ghairi jidar. Jadi maksudnya Rasulullah menghadap kepada sesuatu, sesuatu itu yang menghadap sesuatu itulah sutrah, tapi sesuatu sutrah itu bukan dinding. Itu maksud yang kedua. Jadi kalau kita tengok maksud yang kedua ni dia lebih bertepatan lah dengan bab Imam Bukhari. Sebab kan Imam Bukhari kita sebutkan tadi, Imam Bukhari meletakkan bab berkaitan sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Jadi sebab itu kita tengok pandangan yang kedua lebih bertepatan dengan turjamatul bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Kemudian bila mana kita telah sebutkan bab ini, tadi kita sebut dalam hadis ni Abdullah ibn Abbas, dia dalam keadaan qad nazaqtu al-ihtilam, iaitu nahaztu al-ihtilam. Nahaztu al-ihtilam. Ibnu Abbas dia dalam keadaan ketika mana dia nak masuk ke dalam saf tadi tu, dalam keadaan dia baru nak capai akil balik. Kalau kita tengok ulama hadis betapa dakiknya, iaitu betapa halusnya perbahasan mereka, mereka bahaskan berapa umur Abdullah ibn Abbas ini. Bila mana Ibnu Abbas kita sebut tadi, Ibnu Abbas dia naik haiwan tertentu, tunggangan dia nak masuk ke dalam saf. Kemudian dia pun sebutlah Rasulullah solat ila ghairi jidar, dalam keadaan tak menghadap pada dinding. Para ulama hadis bahaskan berapa umur Abdullah ibn Abbas ketika ini. Kita tengok. Ulama hadis begitu teliti dan begitu detail. Ibnu Abbas kata qad nahastu al-ihtilam. Aku ketika itu dalam keadaan dekat dengan usia hampir balik lah. Ulama membahaskan berapa dia punya umur ketika itu. Kita tak bahaslah semua panjang. Kita pendekkan kesimpulannya, umur Abdullah bin Abbas ketika ini dipendekkan kepada 6 pandangan. Ada 6 pandangan yang membahaskan berapa umur dia ketika itu. Saya pendekkan saja. Antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad demikian juga dipilih oleh Imam Nawawi, mengatakan ketika itu umur 15 tahun. Kalau kita dengar Al-Imam Syafi'i mengatakan 14 tahun. Itu. Imam Syafi'i lebih cenderung kepada 14 tahun. Kalau Imam Ahmad dan juga disokong oleh Imam Nawawi mengatakan 15 tahun. Itu umur dia. Jadi hakikatnya ada 6 pandangan. Jadi poin kita tekankan ulama hadis, mereka tengok satu benda dalam hadis, mereka begitu detail sekali. Daripada hadis itu kita nampak Abdullah bin Abbas, dia datang, dia naik kenderaan dia dan juga dia lalu di saf yang pertama. Jadi kita katakan bila mana dia lalu di depan saf itu, dia lalu di depan orang, sebab ada riwayat lain selain Bukhari yang mana menafsirkan dengan lebih detail hadis ini, dan riwayat lain pun dia sokong riwayat lain. Bila Abdullah bin Abbas lalu depan saf, adakah sahabat ada tahan tangan? Tak ada sahabat ada tahan tangan.
Jadi kita katakan kalau lalu di depan saf dengan ada hajat dan keperluan, maka tidak ada masalah. Maksudnya contoh kalau kita ada hajat dan keperluan dan memang tak ada jalan lain, kita lalu di depan saf itu tidak ada masalah lah. Berdasarkan perbuatan Abdullah bin Abbas, dan benda ni pun ada disebut juga di dalam kitab Raudatul Talibin, salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Cari, insya-Allah kita akan baca kitab ni sikit. Kalau ada bab yang berkaitan tentang sutrah memang tak dapat tidak ada, kita akan baca. Jika ada hajat dan keperluan tak ada masalah lah lalu. Berdasarkan perbuatan Abdullah bin Abbas, dia lalu di depan saf sebab ada hajat. Tak ada masalah, ada hajat. Okey. Kalau kita tengok kisah yang mana kita sebutkan tadi Rasulullah solat di Mina, jika kita tengok riwayat yang lain yang kita baca tadi riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim dan lain-lain, disebutkan bukan di Mina, tapi disebutkan di tempat yang lain. Tetapi ada yang mana menjamakkan antara dua hadis ini, menjamakkan adalah menghimpunkan. Jadi mereka mengatakan, oh ini ada dua peristiwa berbeza. Tapi Ibn Hajar dia lebih cenderung mengkritik pandangan yang mana menjamakkan kedua hadis ini. Bila mengatakan peristiwa ni sekali je, bukan dua kali. Sebab tu, biasa kita akan tengok kalau ada hadis-hadis yang ta'arud, ta'arud itu adalah hadis yang clash antara satu sama lain, ada metod tertentu. Ada mereka punya kaedah tertentu. Ada yang mana menjamakkan, menggabungkan antara dua hadis yang lain-lain. Okey, hadis yang kedua. Kita tengok hadis yang kedua pula. Ini siapa kalau boleh respon kan kat sini. Kalau boleh respon lah kat komen. Selalu kalau saya kuliah kat Yayasan Taklim ni kat Zoom ada apa-apa ke orang selalu respon. Jadi saya tahulah ada yang mana yang dapat ataupun sebaliknya. Tak apa. Sebab saya tak dapat tengok komen kat YouTube dan dekat Facebook kan. Saya hanya dapat tengok dekat stream Yat ni saja. Tapi tak apa. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua pula dalam bab ni, Imam Bukhari meletakkan hadis yang mana Nabi SAW ketika solat memerintahkan supaya dipacakkan sesuatu di depan. Iaitu amara bil harbah. Iaitu Nabi SAW memerintahkan amara bil harbah. Iaitu harbah ni apa benda? Iaitu lembing. Rasulullah memerintahkan supaya mana dipacakkan harbah, lembing di depan ketika solat. Maksudnya apa? Itu adalah sutrah Rasulullah SAW. Maksudnya dalam riwayat Bukhari ini, Rasulullah solat. Kemudian maksudnya Rasulullah nak solat, Rasulullah perintahkan dulu sebelum solat, amara bil harbah. Letakkan, pacakkan, kita katakan tombak. Ataupun lebih tepat lembing. Lebih tepat lembing. Sebab lembing dan tombak dalam istilah Melayu kita kan ada beza sikit. Ada yang mana yang lebih tinggi, ada lebih pendek kan. Di sini lembing. Kemudian bila mana Rasulullah perintahkan amara bil harbah, letak lembing, Rasulullah pun solat dan para sahabat ikut di belakang. Tetapi Rasulullah tidak perintahkan pun sahabat pacak lembing di setiap-tiap seorang kat belakang. Jadi ini nak menunjukkan apa? Jadi nak menunjukkan bahawasanya sutrah bagi makmum adalah sutrah bagi imam. Rasulullah saja yang pacakkan di depan ataupun Rasulullah saja yang perintahkan pacak di depan sebab Rasulullah imam. Makmum yang lain tak pacak dah. Jadi sebab itu kita katakan sutrah bagi imam, surtatul imam, sutratu man khalfahu. Itu. Sebab tu sutrah imam adalah sutrah orang yang mana berada di belakang dia. Okey. Dan perawi mengatakan bahawasanya Nabi SAW selalu melakukan perkara ini ketika safar. Maksudnya ketika Rasulullah bermusafir, Rasulullah selalu buat macam inilah. Sebab apa? Sebab ketika mana safar, pergi bermusafir, mana ada dinding? Tak ada dinding. Jadi kenalah solat dalam keadaan ada sutrah di hadapan. Yang seterusnya. Bila mana kita letak sutrah, contoh antara saya dan sutrah saya di depan, laptop yang ada di depan ini. Bila telah ada sutrah, boleh tak orang lalu di depan sutrah tersebut? Okey, saya dengan sutrah. Kemudian di depan sutrah itu, boleh tak orang lalu? Kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari ini juga, disebutkan, tamurru baina yadaihi almar'atu wal himar. Maksudnya, ada yang mana yang lalu di depan sutrah itu adalah al-mar'ah. Al-mar'ah adalah wanita dan juga himar. Maksudnya, kalau kita nak jalan apa-apa ke apa, di depan sutrah itu, bukan di antara musalli orang yang solat dengan sutrah. Bukan. Bukan sebegitu. Tetapi, di antara seseorang itu, maksudnya dia nak lalu boleh tapi di depan. Di depan melepasi sutrah itu, tak ada masalah lah kalau nak lalu di situ. Yang penting jangan kacau antara musalli orang solat dengan orang yang dengan sutrah itu. Jadi lalu depan tu, jangan melintasi antara itu, antara tempat mana kita dengan sutrah. Okey, yang seterusnya.
Imam Bukhari meletakkan bab solat di tiang. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga meletakkan bab berkaitan solat di tiang, iaitu berkaitan ilal al-ustuwanah. Al-ustuwanah iaitu bab yang mana berkaitan solat berhampiran dengan tiang. Maksudnya boleh tak kita solat kita menjadikan tiang itu sebagai sutrah. Contoh kita solat dekat masjid ke apa, kita jadikan tiang itu sebagai sutrah, boleh ataupun tidak. Di sini kemudian bila mana Imam Bukhari meletakkan turjamatul bab, sebab tu macam saya selalu cakap banyak kali, Imam Bukhari ini dia punya kelebihan dia adalah Imam Bukhari ini, Sahih Bukhari lebih tepat, dia punya istimewa dia pada turjamatul bab dia lah, iaitu dia punya topik dia, bab dia itu. Imam Bukhari letak bab ini iaitu babus solah, bab solat dengan menghadap kepada tiang. Kemudian Imam Bukhari meletakkan dalam bab tersebut sebuah asar daripada Umar bin Khattab. Qala Umar, iaitu telah berkata Umar, al-musalluna ahaqqu bis-sawari, iaitu al-musallun, orang yang mana menunaikan solat, ahaqqu bis-sawari, lebih berhak untuk mana berada di tempat tiang, di tiang tersebut, minal mutahaddisin, lebih berhak dia berada orang yang mana solat, lebih berhak pada orang yang mana bersembang-sembang kat situ. Maksudnya al-musallun, orang yang solat, dia lebih berhak untuk berada solat menghadap kepada tiang berbanding orang yang mana berbicara, bersembang-sembang, lepak kat situ. Maksudnya contoh, mutahaddisin, kalau ada orang yang mana dia mungkin lepak, dia bersembang-sembang dekat tiang kat sebut kan, kat tiang orang selalu bersandar, orang sembang. Umar kata al-musallun ahaqqu, iaitu orang yang solat lebih berhak untuk solat menghadap kepada sutrah tiang tersebut berbanding orang duduk lepak di situ. Itu maksud Umar. Okey. Di sini ada perbahasan juga, hukum solat di antara tiang. Tapi kita tak masuklah hari ni solat antara tiang, mungkin nantilah. Solat di antara tiang dengan solat menghadap tiang dua perkara berbeza. Kalau solat yang mana berada di antara tiang, contoh ini tiang, dia solat di tengah-tengah. Itu memang ada perbahasan dalam kalangan ulama lah. Ada yang mengatakan makruh dan sebaliknya di antara tiang. Tapi kalau solat menghadap kepada tiang, ini tiang, orang solat di sini tak ada masalah. Tetapi kalau ini tiang, orang solat di tengah. Ini ada perbahasan dalam kalangan ulama dan ada memakruhkan. Jadi, di sini dalam riwayat ini, dalam asar ini disebutkan, Umar nampak seorang yang mana, lelaki yang mana dia solat di antara tiang. Umar nampak. Kemudian apa Umar buat? Di sini, fa'adnahu ila sariyatin faqala salli ilaiha. Maksudnya, ketika Umar dia nampak orang yang mana sedang menunaikan solat di antara dua tiang, fa'adnahu, Umar pun dia ambil, dia tarik orang tersebut. Kemudian dia kata, salli ilaiha, solatlah kamu dengan menghadap kepada tiang tersebut. Jadi sebab itu, menghadap kepada tiang tidak ada masalah lah, sebab tiang dapat dijadikan juga sebagai sutrah. Tiang dapat dijadikan sebagai sutrah, tak ada masalah lah kalau kita nak menghadap kepada tiang. Kemudian bagaimana dengan katil? Bolehkah kita bersutrahkan katil ataupun sebaliknya? Imam Bukhari ada meletakkan bahawasanya babus solati ila sariri, bab berkaitan solat dengan menghadap pada katil. Di sini ulama berbeza dalam memahami perkataan ila. Ila dia huruf dalam bahasa Arab. Kan kita ada isim, fa'il, huruf. Ila adalah huruf. Tetapi kalau kita tengok huruf, ada kalanya dia boleh bertukar antara satu sama lain. Sebab tu ada ulama memahami, walaupun bab ni Imam Bukhari letak bab babus solati ila sariri, bab solat dalam keadaan menghadap kepada katil. Maksudnya bab solat dalam keadaan bersutrahkan katil. Di sini timbul juga perbahasan. Ada riwayat diletakkan di bawah berkaitan hal ini, iaitu Nabi SAW solat menghadap di tengah katil. Cuma ulama berbeza, katil ataupun tilam lah. Rasulullah solat di atas tempat tersebut ataupun Rasulullah solat kat bawah tapi menghadap kepada katil ataupun tilam tersebut. Ini ulama bahas. Kalau kita ambil perkataan ila maksudnya kepada. Maksudnya Rasulullah solat kat bawah. Kemudian solat di bawah bersutrahkan katil ataupun tilam tersebut. Ini kalau kita fahami sebagai ila, maksudnya Rasulullah solat ila sarir, menghadap kepada
katil ataupun tilam tersebut. Tetapi para ulama mensyarahkan hadis ni ada memahami sebagai ala. Ala maksudnya di atas. Jadi kalau kita kata ala, Rasulullah solat di atas katil. Maksudnya Rasulullah solat di atas katil, maksudnya di katil ataupun tilam ataupun katil Rasulullah. Rasulullah solat di tengah-tengah. Menghadap kepada mana? Wallahu alam, menghadap mungkin sutrah Nabi SAW itu jidar dinding mungkin. Tetapi yang riwayat ini tidak disebutkan jelas lah. Sebab tu ulama beza. Bab Imam Bukhari letak babu solati ila sariri. Bab solat dalam keadaan bersutrahkan katil ataupun tilam. Tetapi dalam syarah ataupun hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam bawah itu, ulama berbeza pandangan dalam memahami riwayat tersebut. Kerana ada yang mana memahami riwayat tersebut sebagai apa? Memahami riwayat tersebut sebagai ala. Ila di perkataan ila kepada difahami sebagai ala, difahami sebagai atas. Itu berbeza. Sebab tu ada yang memahami Rasulullah solat di bawah tapi menghadap bersutrahkan katil ataupun tilam. Ada juga yang mana berpandangan Rasulullah memang solat di atas tilam ataupun di atas katil. Jadi ada dua pandangan dalam menghadapi riwayat ini ataupun membahaskan perkara ini. Okey, yang seterusnya juga kita akan bahaskan lagi tentang perkara ini. Masih banyak lagi berkaitan sutrah. Bolehkah sekiranya seseorang itu mereka meletakkan sutrah itu sebagai garisan? Boleh tak kalau menggunakan garisan sebagai sutrah? Ataupun dalam konteks hari ini menggunakan sutrah itu sebagai sejadah. Bagaimana keadaan itu? Boleh atau tidak? Ini terdapat perbahasan dalam kalangan ulama. Ada hadis yang mana berkaitan ini, iaitu berkaitan menjadikan garisan sebagai sutrah. Iaitu ada riwayat yang mana menyebutkan dijadikan garisan sebagai sutrah, iaitu kita buat garisan tanda kat depan, itu boleh dijadikan sutrah. Tetapi hadis ini dinilai sebagai hadis yang daif, iaitu dikritik pada sanadnya. Bahkan Imam Nawawi pada menukilkan bahawasanya hadis itu adalah hadis yang daif. Walau bagaimanapun tidak dinafikan ada yang mengatakan hadis tersebut hasan, ada yang mengatakan daif. Tapi Imam Nawawi kita lihat beliau ada menukilkanlah pandangan ulama yang mengatakan hadis tersebut daif. Iaitu hadis yang mana mengatakan boleh sutrah boleh dijadikan buat line tanda. Contoh kalau kita solat kat padang ke kat mana-mana ke kat tanah pasir ke mana-mana ke, kita ambil kayu ke apa, kita buat tanda. Tanda dan kita katakan itu sutrah. Boleh atau tidak? Hadis ada. Tapi hadis tu kita katakan dikritik oleh ulama. Dan perkara ini ada dinukilkan oleh ulama mazhab Syafi'i iaitu Imam Nawawi. Kita dah sebut dah pasal hadis. Kemudian bagaimana dengan fiqh hadis ini pula? Sebab itu kita tengok walaupun sesuatu hadis tu mungkin naif, tetapi ada kalanya ia fiqhnya digunakan oleh para ulama dan digunakan oleh para fuqaha. Okey. Sebelum itu kita baca kitab Raudatul Talibin dululah. Disebutkan yustahabbu lil musalli ayakuna baina yadayhi sutratun min jidarin aw sariyatin. Iaitu Imam Nawawi menyebutkan yustahabbu lil musalli, disukai untuk orang yang mana menunaikan solat, ayakuna baina yadayhi sutratun min jidarin. Disukai untuk orang yang mana menunaikan solat untuk dia meletakkan di antara diri dia dan sutrah. Maksudnya dia antara diri dia dan sutrah tu ada sutrah lah antara dia. Maksudnya contohnya dengan jidar, dinding. Jadikan dinding sebagai sutrah ataupun tiang. Maksudnya disukailah asalkan ada sutrah. Kemudian disebutkan juga antara jarak antara kita dengan sutrah berapa. Ini dibahaskan oleh ulama. Berapa jarak antara kita dengan sutrah? Okey, sebelum itu kita tengok dalam riwayat Bukhari dia ada disebutkan tentang hal ini. Iaitu ada dibahaskan tentang hal ini. Diletakkan oleh Imam Bukhari bab berkaitan berapakah kadar yang mana yang bagi an yakuna baina musalla wasutrati. Berapakah jarak yang mana antara kita orang yang mana menunaikan solat dengan sutrah? Berapa jarak? Contoh antara kita yang solat ni dengan sutrah, berapa jarak yang mana perlu ada? Kalau kita tengok dalam hadis, ada riwayat yang mana menunjukkan antara jarak antara kita adalah seekor biri-biri lalu. Dengan kadar contoh, seekor biri-biri lalu, itu kadar dia. Contoh, kita solat, saya solat di sini, kemudian sutrah di depan, kemudian jarak antara kita dengan sutrah adalah sebanyak mamar rusyah, iaitu
kambing lalu, seekor kambing lalu. Kita dengan sutrah jarak dia, berapa jarak dia, seekor kambing lalu. Bayangkan kalau seekor kambing atau boleh tepat biri. Biri bukanlah besar mana pun. Kalau biri-biri yang lalu, mungkin 2-3 jengkal je, betul tak? Kalau biri-biri dia bukan besar. Jadi ini menunjukkan singkat sangat, pendek sangat antara jarak kita dan sutrah. Jadi nak faham macam mana? Kalau macam tu bagaimana kita nak sujud dan rukuk, betul tak? Bayangkan kalau kadar seekor biri-biri lalu. Contoh, saya solat, ini sutrah depan saya. Kemudian jarak antara saya dengan sutrah adalah mamarru syah, kadar biri-biri yang melewati orang solat. Biri-biri bukan besar pun, mungkin 2-3 jengkal je, betul tak? Jadi macam mana kita nak rukuk, nak sujud? Kalau kita katakan jarak antara kita dengan sutrah sebanyak mamarru syah. Sebab itu, para ulama membicarakan jarak ataupun biri-biri lalu itu diukur berdasarkan keadaan kita berdiri ataupun sujud. Jarak kita sebut tadi, ada riwayat menunjukkan jarak antara kita dengan sutrah mamarru syah, kambing lalu ataupun biri-biri lebih tepat. Jadi nak ukur daripada mana? Nak ukur daripada kita berdiri sekarang ataupun di antara kita sujud nanti, antara kita dahi tempat sujud itu dengan sutrah, itu yang mana kadar seekor biri-biri lalu. Bagaimana? Ini yang mana perbahasan dalam kalangan ulama. Kerana ada yang mengatakan jarak itu dikira berdasarkan berdiri. Manakala ada yang mengatakan jarak itu dikira berdasarkan sujud. Contoh kita sujud, kita letak kepala, antara kepala kita dan juga sutrah itu yang mamarru syah dengan kadar kambing-kambing lalu ataupun kambing lalu di depan orang solat. Sebab ataupun biri-biri lah lebih tepat. Biri-biri lalu. Biri-biri lalu tak Tuhan mana pun 2-3 jengkal je kan. Kalau kita tengok biri-biri bukan besar pun. Jadi sebab tu ulama berbeza dalam memahami riwayat ini. Sebab tu kita tengok ada mengatakan jarak antara kita dengan sutrah sekian-sekian, ada mengatakan sekian-sekian. Sebab apa? Sebab dalam mereka berbeza dalam memahami riwayat ini. Ada juga yang mana mengatakan antara jarak kita dengan jarak seseorang itu dengan sutrah, ada mengatakan salah satu azru', iaitu 3 zira', 3 hasta. Ada mengatakan 3 hasta juga. Jadi mana satu kita nak ambil? Sebab ada yang mana mengatakan antara jarak antara musalli, orang yang solat, 3 hasta. Ada yang kata mamarru syah, biri-biri lalu saja. Sebab tu kita katakan ulama berbeza dalam menentukan jarak itu di antara jarak kita sujud ataupun jarak kita berdiri. Itu. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, jangan kita lebihlah. Iaitu disukai antara kita dengan mana sutrah jangan lebih daripada 3 zira'. Lebih tepatnya 3 hasta. Jangan kita lebih 3 hasta. Cuma para fuqaha yang lain lebih luasnya berbeza pandangan dalam keadaan ini. Okey, ada soalan, berapa jarak, saya baca soalan di sini sementara tu. Kalau solat pakai sejadah, berapa jarak antara kita boleh lalu di depannya? Sekarang pakai sejadah. Okey. Kalau pakai sejadah, kita lihat di mana sejadah dia, depan sejadah dia itulah melepasi sejadah dia. Itu. Ataupun lebih tepatnya antara dia dengan tempat sujud, itu lebih tepat. Kalau seseorang itu pakai sejadah. Kan contohnya kalau sekaranglah kita tengok. Kalau seseorang itu dia pakai sejadah, dia solat, di mana kita, macam mana kita lalu depan dia? Jangan lalu di atas sejadah lah, jangan pijak di atas sejadah dia. Ataupun kalau kita tengok tak boleh lalu sangat, kita jangan pijak di tempat dia sujud. Kita tengoklah, kita boleh agak tempat dia sujud macam mana, kadar seseorang tu berdiri macam mana. Sebab soalan ditanya tadi, bagaimana kalau seseorang tu dia guna sejadah, kita nak lalu macam mana? Yang pertama, kalau boleh kita jangan pijak sejadah langsung. Itu kalau boleh, itu yang terbaik. Tetapi kalau tak ada sangatlah jalan lain, maka kita boleh pijak sikit atas sejadah, tapi jangan pijak di atas tempat dia sujud. Jangan pijak di atas tempat dia sujud di situ. Tapi lebih baik kita tunggulah. Tapi kalau emergency sangat, kalau ada darurat ke ataupun ada keperluan yang hajat yang terdesak sangat, kita boleh lalulah. Tapi jangan pijak di tempat sujud. Itu keadaan dia. Okey, jadi kita katakan, kalau kita tengok Rawdatut Talibin, kitab fiqh mazhab Syafi'i, jangan seseorang itu la yazidu bainahuma ala salasati azru'. Maksudnya antara kita dengan sutrah jangan lebih 3 azru' lah, jangan lebih 3 zira'. Itu. Jangan lebih 3 hasta. Okey. Yang seterusnya di sini disebutkan, dibahaskan juga berkaitan boleh tak guna garisan. Tadi kita sebutkan garisan. Hakikatnya dalam mazhab Syafi'i khilaf.
Maksudnya ada ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i pun, boleh tak kita menggunakan sejadah ataupun garisan sebagai sutrah. Disebutkan yang terbaiknya adalah kita menggunakan sutrah, betul lah, kita pacakkan yunsabu. Iaitu yunsabu adalah kita letakkan sesuatu lah, sutrah, beg ke kerusi, itu yang terbaik. Yang guna contohnya yang menggunakan garisan ataupun menggunakan lain-lain, itu kalau tak ada apa sangat dah. Sebab tu kalau tengok ulama mazhab Syafi'i, kita tengok dalam sini disebutkan bahawasanya kalau dah tak ada apa-apa sangat dah, apa mereka sebutkan di sini, ambil benda apa-apa, iaitu jama'a syai'an min rahlihi au mata'ihi. Kalau tak ada apa-apa sangat dah, ambil barang-barang kita travel tu. Kan kalau kita tak ada sutrah, kadang-kadang ketika travel, disebutkan di sini adalah jama'a syai'an min rahlihi au mata'ihi. Maksudnya kalau kita solat kat tanah lapang lah, tak ada apa sangat, kita ambil apa-apa barang yang kita bawa tu travel. Kan kita pergi musafir, kita bawa naik kereta, mesti kita ada bawa beg ke apa ke kan. Kita boleh letak benda tu. Itu disebutkan. Maksudnya garisan tu pilihan terakhir lah. Meletakkan garisan itu sebagai sutra, kita katakan pilihan last sekali. Baru guna itu. Sebaiknya kita guna benda lain. Boleh letak benda apa-apa kat depan. Ataupun kalau dekat, guna apa-apa yang kita bawa, beg kan tak ada masalah. Kalau beg itu dia mungkin dia agak tinggi sikit, tak ada masalah, boleh guna. Garisan tu boleh guna tapi tak ada masalah. Cuma last lah, pilihan terakhir, last choice. Soalan ditanya, saya baca di sini. Sekiranya kita meletakkan sutrah, bolehkah wanita melintas sedang kita solat? Okey. Wanita berkaitan hadis, ada hadis berkaitan 3 perkara yang mana memutuskan solat. Iaitu disebutkan adalah wanita, al-kalb, kemudian anjing dan juga himar. 3 perkara ini yang mana memutuskan solat. Para fuqaha berbincang, hadis ni panjang. Hadis ni panjang dan hadis ni juga orang-orang yang mana mengkritik Islam menggunakan hadis ni untuk mengkritik, mereka mengatakan, tengok, ini diskriminasi Islam terhadap wanita. Kerana dalam riwayat ni disebutkan yang memutuskan solat adalah wanita, anjing dan juga himar. Sebab diletakkan wanita sekali dengan anjing dan himar. Jadi orang yang mengkritik Islam, mereka kata, tengok hadis ni tak logik. Kita katakan, yang memutuskan sini, para ulama membincangkan bukan memutuskan tidak sah salat, walaupun tidak menafikan, ada juga perbahasan tentang hal itu, tetapi memutuskan khusyuk. Sebab bila mana wanita lalu di depan, wanita, anjing dan lain-lain, benda-benda ni mengganggu khusyuk. Contoh kalau ada perempuan lalu di depan seseorang yang menunaikan solat, telah itu akan mengganggu dia, mengganggu orang yang solat itu. Iaitu mungkin orang tidak khusyuk, dia akan fikir siapa pula lalu depan ni. Itu maksud memutuskan di sini. Maksudnya bukan memutuskan sahnya solat, walaupun tidak nafikan ada perbahasan tentang hal itu, tapi memutuskan kekhusyukan seseorang itu. Itu yang pertama. Berdasarkan soalan ni yang saya fahami, jika lalu di depan, maksudnya kalau lalu di depan, maksudnya lalu di depan ni dia melintasi soft. Contoh kalau ada perempuan yang mana nak melintasi soft, kita kena halang lah. Tak kira lah perempuan ke lelaki ke, tak boleh melintasi. Walaupun disebutkan haiwan. Contoh kalau antara kita dan sutrah, ini saya sutrah, dia nak jalan di antara saya dengan sutrah, itu kita halang, kena halang. Kita kena halang benda tersebut. Disebutkan, ada disebutkan di sini, dibahaskan oleh para fuqaha. Memang ada teks di sini disebutkan, walaupun seseorang itu kana adamiyan au ghairahu, sama ada yang melintasi kita itu adamiyan dalam keadaan manusia, au ghairahu, ataupun dalam keadaan selain daripada itu, maksudnya bahimah, binatang. Kalau ada binatang nak lalu depan kita pun kita halang sebaik mungkin. Contoh, kambing kan nak lalu depan kita, kita halang dia. Ataupun yang mana lalu di depan kita tu manusia, kita halang dia. Ada hadis yang mana panjang berkaitan hal ini. Kalau kita sempat, kita akan bacalah sekejap lagi tentang menghalang orang daripada lalu. Sebab ada bab lain. Ada satu chapter yang lain lagi tentang ismun. Tentang dosa bagi orang yang mana sengaja lalu di depan orang yang solat. Maka Imam Bukhari ada letak satu chapter yang lain. Sekarang chapter sutra. Lagi chapter kita akan masuk pula benda tu. Sebelum tu ini habis pukul berapa? Kelas kali ni saya pukul berapa kita habis ni? Tak apa, saya teruskan. Saya tengok. Pukul 9.45. Okey, tak apa. Ada banyak masa lagi. Sempat insyaAllah kita akan masuk bab berkaitan hal itu.
Yang seterusnya, saya masuk teruslah kepada bab berkaitan lalu depan orang sebab ada soalan tanya kan. Berkaitan lalu tadi, perempuan lalu macam mana. Jadi tak apa saya masukkan terus bab berkaitan lalu di depan orang. Selain itu, dibahaskan kita nak halang orang lalu depan kita dengan apa? Di sini ada pelbagai caralah. Ada yang mana dengan tasbih. Kita nak halang orang daripada lalu depan kita dengan tasbih. Sebab apa? Mungkin orang lalu tu tak perasan kita solat. Betul tak? Kadang-kadang orang bukan saja-saja nak lalu depan kita. Kita kena ketahui. Ada orang tak perasan. Jadi sebab ada cara yang mana untuk halang dia dengan tasbih. Maksudnya bila bertasbih, maka orang tu dia sedar, oh dia ni sedang solat. Dan perkara ini kalau kita tengok dalam riwayat seperti disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, asal Ibnu Umar, iaitu Amru bin Dinar. Diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Amru bin Dinar nak lalu depan Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar dia halang Amru bin Dinar lalu di depan dia ketika solat, dia halang dengan apa? Bitasbihihi, dengan tasbih. Sebab apa? Sebab bila dengan tasbih dia tahu, oh Ibnu Umar dengan solat, dia tak lalu. Riwayat ni diletakkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau kita tengok, kalau kita belajar, kalau kita nak tahu fiqh ataupun praktikal amalan para sahabat, antara kitab yang bagus, Musannaf Ibnu Abi Syaibah lah. Sebab di dalam kitab ini, dikumpulkan riwayat-riwayat ataupun asar berkaitan sahabat dalam mereka berinteraksi dalam permasalahan fiqh. Jadi dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, salah satu cara untuk mengelakkan daripada orang lalu bitasbihihi, dengan tasbih. Itu pertama. Yang kedua, dengan tangan. Kita halang dengan tangan. Kita halang dengan tangan, sekali kita akan sebutkan bagaimana cara-cara untuk menghalang dengan tangan. Iaitu, memang kita dianjurkan, digalakkan untuk tahan. Kalau orang cuba juga nak lalu depan kita. Kalau kita tengok, Imam Nawawi ada sebutkan dalam kitab ini, walil musalli ayyadfa'ahu. Iaitu untuk orang yang mana menunaikan solat, maka dia perlu untuk ayyadfa'ahu. Dia tahan orang yang mana yang nak lalu depan dia. Dia tahan. Tetapi kita tengok juga, kalau kita letak sutrah, maka kita orang lalu depan kita, kita tahan. Dia ada berbeza antara ada sutrah dengan tak ada sutrah. Kalau ada sutrah, kalau orang nak lalu, kita cuba sedaya upaya untuk tahan. Sebab apa? Sebab kita dah letak tanda dah. Sebab sutrah itu adalah antara kadar antara kita dengan sujud. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia kacau, dia ganggu kita ketika kita sedang menunaikan solat. Maka sebab tu kalau dia datang, kita tidak ada masalah untuk kita tahan dia. Sebab tu saya sebut tadi, sawaun kana adabiyan aw ghairahu. Sama ada manusia ke ataupun aw ghairahu, ataupun selain manusia yang mana datang di depan, kita tahan. Jangan bagi dia jalan. Yang seterusnya, hadis Nabi SAW sebut, kalau dia enggan juga, kita dah tahan dia, tapi dia nak lalu juga, dia nak juga jalan, sedangkan kita dah tahan. Nabi kata, falyuqatilhu. Apa maksud falyuqatilhu? Jangan salah faham. Falyuqatilhu bukan maksud bunuhlah orang jalan tu, bukan maksud itu. Tak, kita salah faham, kita pergi ambil senjata ke apa, kita pukul orang jalan depan kita, tak boleh. Tak boleh ambil senjata, sederakan dia, pistol ke perang, tak boleh. Maksud falyuqatilhu adalah kita tolak dengan keras sikit. Contohnya dia nak lalu depan kita dah halang. Dia nak lalu lagi berkali-kali sampai 3-4 kali, maka falyuqatilhu, kita tolak dengan agak keras sikit. Sebab apa? Sebab ini perkara yang penting, dia cuba lalu depan solat. Sedangkan larangan lalu depan solat itu jelas. Tapi dia tetap berdegil nak lalu juga, sebab tu Nabi SAW kata falyuqatilhu. Maka tolak dia. Maksudnya tolak dengan agak kuat sikitlah tentang benda itu. Ada riwayat juga yang mana menyebutkan bahawasanya mengisyaratkan orang yang mana yang nak lalu itu di depan kita itu adalah syaitan. Okey, sebelum tu ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sutrah itu ukuran tertentu ke? Okey, sutrah itu lebih tepatnya kita katakan ukuran dia ulama berbeza pandangan. Ukuran dia berapa? Tetapi kita katakan jika ukuran tersebut, contoh, kalau letak satu hasta pun memandai, satu zirak. Contoh kalau takat sini pun dah okey dah. Ataupun kurang daripada satu zirak sikit pun tak ada masalah. Contoh, satu suku zirak, 1.5 hasta. Ataupun satu suku daripada hasta, itu pun tak ada masalah dah lah.
Tapi kalau kita letak satu hasta dan sebagainya tak ada masalah. Tentang ataupun bilangan ataupun lebih tepat ukuran tinggi itu. Kalau letak satu hasta tak ada masalah lah. Tapi kalau kurang sikit daripada itu pun boleh, tak ada masalah. Dalam permasalahan berapa tinggi sutra untuk diletakkan. Tapi dia tak perlu tinggi sangat pun. Pendek pun tak apa. Contoh walaupun satu hasta pun tak ada masalah. Cuma kalau letak kerusi kat rumah tu, tak ada masalah jugalah. Tapi akhirnya kalau pendek pun okey, tak ada masalah. Dia Rasulullah tidak menyebutkan secara tahdidan berapa cm, berapa sentimeter, berapa zirah secara tahdidan. Tetapi kalau hadis menyebutkan Rasulullah menggunakan something, sesuatu pelana kuda ataupun pelana unta, itu adalah itu ada riwayat yang mana menunjukkan Rasulullah menggunakan sesuatu, contoh pelana ataupun tempat diletakkan pada unta ataupun diletakkan pada unta, pada kuda, diletakkan jadikan sutra. Dan kemudian berapa jarak tinggi dia itu? Jarak tinggi dia ada disebutkan dan berbeza-bezalah ulama dalam menyebutkan berapa tinggi dia. Ada yang mana menyebutkan, contoh kalau kita tengok dalam riwayat ini, antara jaraknya adalah satu hasta, zira'. Satu hasta. Ini perkataan Atha bin Abi Rabah. Iaitu Atha bin Abi Rabah ditanya tentang berapakah pelana haiwan tunggangan yang dijadikan sutra untuk solat. Atha mengatakan zira', iaitu satu hasta. Maksudnya sutra itu boleh satu hasta. Kalau satu hasta pun memadailah untuk benda tersebut, tak ada masalah. Kalau kita guna satu hasta tak tinggi mana pun. Kalau kita letak beg budak-budak yang pergi sekolah tu pun, itu dah cukup lah, tak ada masalah. Dia tak perlu, tak diwajibkan pun tinggi kerusi, tak. Kalau zira' itu memadai. Okey, ada soalan lagi ditanya. Assalamualaikum. Jika solat berjemaah di masjid, kita duduk di saf depan. Jadi kita nak keluar tempatan wuduk, adakah dibolehkan lalu depan jemaah tu? Kalau tunggu jenuhlah. Katakan solat tu 4 rakaat. Okey, soalan di sini ditanya, tengah solat. Kemudian ketika mana tengah solat tersebut, dia telah terbatal wuduk. Betul tak? Terbatal wuduk, dia tidak boleh solat. Dia kena pergi ambil wuduk lah. Tapi dalam keadaan dia nak keluar macam mana dalam keadaan ni? Kita katakan dia boleh untuk keluar tak? Dia boleh, tak ada masalah. Dan dalam keadaan ni, contoh hadis yang mana kita katakan orang yang mana dia kena tahan tangan orang yang lalu itu. Contoh kalau ada orang lalu depan kita, kita tahan kan. Tetapi perkara ini jika dalam keadaan seseorang itu dia tak ada jalan lain untuk keluar. Dia tak ada jalan lain untuk keluar, kemudian dia lalu di depan orang ketika solat berjemaah, maka itu dimaafkan, tidak ada masalah. Contoh, seseorang itu solat berjemaah, kemudian dia telah terbatal wuduk dia. Maka dia boleh untuk keluar, dia lalu di hadapan saf, tidak ada masalah tu. Dan orang di belakang, jangan kita tahan dia pula lalu depan kita. Tapi lebih baiknya kalau kita nak lalu, kita janganlah pijak betul-betul tempat dia sujud itu, taklah. Kita pergi tempat lain lah, tempat yang mana agak tidak mengganggu tempat orang tu untuk sujud. Dan adakah orang yang mana tengah solat tu, makmum yang lain, dia tahan orang tu? Tak perlu tahan. Dia tidak perlu untuk tahan. Tetapi dalam masalah ni ada perbahasan disebutkan dalam Rawdatul Talibin ini pun, ada disebutkan perbahasan tentang hal ini. Tentang nak tahan ataupun tidak tahan. Ada khilaf dalam mazhab Syafi'i pun, ada khilaf antara Imam Haramain. Imam Haramain, Imam Al-Juwaini dengan Imam Nawawi. Sebab kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok dia disebutkan oleh Imam Haramain, qala Imamul Haramain. Kalau disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, disebutkan qala al-imam, telah berkata imam. Imam di sini bukan merujuk kepada Imam Syafi'i, tapi disebutkan dirujuk kepada Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini mengatakan kalau tak ada jalan lain dah. Maksudnya kalau dia tak ada jalan lain dah untuk dia keluar, maka makmum lain jangan tahan. Maksudnya tak payahlah tahan. Itu kata Imam Juwaini. Tetapi Imam Nawawi agak berbeza pandangan sikitlah dalam masalah ni. Jadi ala kullin, menjawab soalan tadi tu, kalau kita solat berjemaah, batal wuduk, kita keluarlah. Kalau tak ada jalan lain, boleh kita lalu di depan orang yang sedang bersolat. Tapi jangan kita cuba, jangan pijak tempat dia sujud tu lah. Itu. Boleh lalu di situ. Okey, soalan yang last kali ni saya dah jawab ukuran ukuran sutra tadi. Kalau kata Atha mengatakan zira', satu hasta pun dia memadai. Itu. Tapi tak perlu pun tinggi sampai kursi, tapi tak ada masalah lah kalau tinggi itu pun. Tapi tak ada masalah tentang hal itu. Kita sambung kepada perbahasan kita lagi berkaitan lalu depan orang solat. Berkaitan lalu di hadapan orang solat. Ada isyarat menunjukkan orang yang lalu depan orang solat ni syaitan. Maksudnya kalau kita dah
tahan dia dah, dia nak lalu juga, Rasulullah kata falyuqatilhu, perangi dia. Maksudnya perangi dia, maksud di sini tolak sungguh-sungguh. Sekerana orang tersebut syaitan. Jadi apa maksud dia syaitan? Adakah dia syaitan secara hakiki ataupun maksudnya majas sahaja? Okey. Dalam hadis Rasulullah sebut fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia orang yang mana nak lintah juga tu, walaupun kita dah tahan sungguh-sungguh, fa innama huwa syaitan. Para ulama membahaskan, adakah dia betul-betul syaitan secara hakiki ataupun maknawi? Kita tengok pandangan di sini. Pandangan yang mana disebutkan di sini, bukanlah dia itu syaitan secara hakiki. Maksudnya orang yang mana jalan depan kita, kita solat, kita dah tahan dia dah, dia jalan juga. Rasulullah kata fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Kata Al-Khattabi. Al-Khattabi ini salah satu ulama mensyarahkan Sahih Bukhari juga. Dia mengatakan maksud ini adalah di sini fa inna ma'ahu qarin. Maksudnya bukanlah dia tu memang syaitan tak, tapi fa inna ma'ahul qarin. Sesungguhnya bersama dia ada qarin. Maksudnya ada benda yang syaitan-syaitan yang mana yang menghasut dia. Maksudnya bukan dia itu secara aini dia, bukan dia itu syaitan. Sebab kita tahu ada syaitan, ada jin dan manusia. Syaitan daripada manusia pun ada. Tapi maksud di sini adalah bersama dia itu syaitan. Maksudnya dia digoda oleh syaitan. Ada juga yang mana berpandangan fa innama huwa kasyaitan. Sesungguhnya orang yang mana melintasi itu dia seperti mana syaitan. Maksudnya orang yang mana melintasi itu dia mana seperti syaitan. Maksudnya bukanlah dia syaitan secara hakiki, tapi dia seolah-olah syaitan. Soalan ditanya di chat ini, jika duduk atas kerusi macam mana pula sutrahnya? Sama jugalah, sutrah dia di depan dia lah. Tetap di depan dia juga. Sama macam kita sebutkan tadi. Kalau dia solat di rumah, macam biasalah sutrah dia tetap normal. Sama macam orang yang lain juga. Bahkan, tentang mana lalu di depan orang ni, sangat bahaya. Kerana ada riwayat yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawasanya lau ya'lamul al-marru, sekiranya orang yang mana al-marru adalah orang yang mana berjalan. Sekiranya orang yang mana berjalan baina yadaih, di antara orang yang mana menunaikan solat itu. Contoh kalau orang yang mana dia melintasi orang yang menunaikan solat, dia tahu apa akibatnya, iaitu baina yadayil musalli. Kalau orang yang mana lalu di depan orang menunaikan solat, dia tahu apa akibat dia akan dapat. Apa keburukan kalau dia buat benda tu, apa yang dia akan lakukan. Lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadaih. Maksudnya kalau orang yang mana yang lalu di depan orang solat tu, dia tahu apa akibat dia akan dapat. Kalau dia tetap lalu juga, lakana ayyaqifa, maka dia akan berdiri, ayyaqif, dia akan berdiri juga tak lalu, arba'in, selama 40. Maksudnya ada orang solat, kemudian kita nak lalu. Rasulullah kata kalau orang yang nak lintasi orang yang solat itu, dia tahu apa dia akan dapat, dosa apa dia akan dapat kalau dia terus lintasi, maka ayyaqif, nescaya dia akan berdiri stop kat situ, tak akan lintas, arba'in, selama 40. 40 apa di sini? Ini yang mana rawi syak ataupun rawi dia tidak pasti 40 apa. Adakah di sini la adri, aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Maka di sini dia syak, dia tak pasti. Dia akan berdiri sebanyak arba'ina yauman, akan berdiri 40 hari ke? Arba'ina syahran, dia akan berdiri 40 bulan ke? Arba'ina sanatan, nescaya dia akan berdiri 40 tahun. Maka rawi dia tak pasti, mereka tak pasti yang mana satu tepat. Maksud Rasulullah arba'ina yauman, dia akan berdiri 40 hari, ataupun syahran 40 bulan, ataupun sanatan 40 tahun. Maksudnya dahsyatlah dosa orang yang mana lalu di depan orang yang solat. Sebab orang yang solat dia sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu salah satu dosa yang besar sekiranya dia lalu di depan orang yang solat. Jadi sebab tu kita katakan ini dah nak habis dah kesimpulan dia. Kita katakan meletakkan sutrah adalah perkara yang mana mustahab. Ia merupakan perkara yang sunnah Nabi SAW di sisi mazhab Syafi'i seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dan kitab Raudatul Talibin. Dan tidak dinafikan juga ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan ia adalah wajib. Sutrah itu jarak antara musalli isim fa'il, orang mendirikan solat, dengan sutrah adalah 3 hasta.
3 hasta. Ada yang mana mengatakan, sejarah mamarru syah, kambing yang jalan, ataupun biri-biri yang mana melalui, biri-biri melepasi. Kita dah sebut tadi ulama khilaf, bermula jarak kambing itu dan 3 hasta bermula kita berdiri ke kita sujud. Contoh kita sujud, antara jarak kita dengan sujud dengan sutrah baru dikira, ketika itu baru dikira seekor biri-biri lalu ataupun ketika kita berdiri. Itu kita dah bahas dah tadi. Yang seterusnya, lalu di hadapan orang ketika menunaikan solat adalah haram. Perkara ini adalah haram. Larangan ini adalah larangan menunjukkan kepada tahrim. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Cuma kita tengok jugalah, janganlah kita pergi solat di depan pintu, itu lain. Contohnya macam hari ni Jumaat. Dia solat tahiyatul masjid, dia solat betul-betul depan pintu, orang nak masuk. Lepas tu orang nak masuk dia tahan, orang masuk dia tahan. Jangan solat depan pintu. Solat tempat lain. Kita jangan solat di tempat laluan manusia. Jangan kita solat di tempat laluan orang ramai yang mana ada keperluan untuk masuk dan keluar. Itu. Ini antara perbahasan yang mana kita bahaskan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, membahaskan bab topik yang lain juga. InsyaAllah kita berjumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.